Sesi ini adalah tentang greenwashing atau dikenali juga dengan penyelesaian palsu. Kita mulai dengan satu kenyataan, greenwashing is like putting lipstick on a pig. Walaupun ia disolek, ia tetap tidak berubah secara fizikalnya. Jadi, ia tidak mengubah begitu banyak daripada apa yang kita bincangkan. Mari kita mulai dengan definisi greenwashing dan kita ambil definisi dari Kamus Cambridge yang menyatakan greenwashing membuat anda percaya bahawa sesebuah syarikat itu melakukan banyak perkara berkaitan alam sekitar daripada yang sepatutnya dilakukan. Tetapi terdapat beberapa jenis greenwashing dan kita akan melihat di slide seterusnya. Masalahnya, greenwashing kini menjadi rumit. Mereka berusaha menggunakan cara-cara baru untuk membuat masyarakat berfikir bahawa mereka lebih mesra alam dari yang sebenarnya. Dan ini berhubungan dengan beberapa jenis isu yang kita hadapi seperti plastik dan pengurusannya. Di sini kita boleh melihat beberapa contoh greenwashing yang dapat membantu kita mengenali sempadan greenwashing dan penggunaannya. Greenwashing mungkin berhubungan dengan penggunaan istilah seperti alam dan organik. Tentu saja ini menarik perhatian masyarakat kerana mereka mengaburi fikiran kita untuk berfikir bahawa sesuatu yang berlabel alam atau organik pasti lebih lestari, baik untuk persekitaran atau kesihatan anda. Ia juga menggunakan teknik visual kebiasaannya dengan warna hijau yang selalu melambangkan persekitaran, perlindungan alam semula jadi atau penggunaan bunga alam semula jadi dan sebagainya. Greenwashing juga menunjukkan atau fokus kepada aktiviti alam persekitaran sesebuah syarikat yang biasanya hanya sedikit sekali, hanya di permukaan, namun di sisi lain menyembunyikan sisi gelap. Dari syarikat tersebut, kita mungkin akan tertipu dengan label yang cukup yakinkan. Tapi pada dasarnya, mereka tidak menunjukkan persekitaran, kelestarian alam atau vis-a-vis atau ia mungkin rujuk beberapa aktiviti yang tidak berkaitan seperti berkata, ya, kami tahan kepada peraturan persekitaran yang itu adalah mandat. Dasarnya, ia tidak menjadikan anda lebih baik daripada yang baik atau tutup tanpa bukti, kebohongan dan sebagainya. Berkata, ya, kami boleh melakukan ini dan itu. Kami telah menemui jalan penyelesaiannya, tetapi tidak ada bukti untuknya. Contoh greenwashing sudah meluas sekarang. Ini adalah contoh khas dari greenwashing berkaitan dengan penyalahgunaan kata. Apa yang dimaksudkan 100% semula jadi bila ia adalah minuman soda? Saya pasti anda setuju dengan perkara itu. Tidak bermaksud apapun dalam perkara itu. Sekarang, jika kita bergerak ke hal yang kita berminat, misalnya isu plastik, pengurusan plastik dan sebagainya, terdapat berita berulang di media kebangsaan bahawa ada penyelesaian mewah. Salah satu yang paling terkini adalah cacing pemakan plastik. Biasanya berita ini sangat tinggi di media bagi beberapa hari hingga beberapa minggu lalu mereka akan hilang. Sayangnya, berita seperti ini menyesatkan dan membuat orang berfikir bahawa kita terus menggunakan plastik seperti masa kini atau sekadar penggunaan yang paling tinggi. Kerana penyelesaiannya akan ada, tersedia dalam masa terdekat. Sebenarnya bukan itu situasi. Mari kita mula dengan satu contoh terbaik dari penyelesaian palsu dan greenwashing. Pembakaran. Pembakaran tidak pernah jadi penyelesaian dari pengurusan sampah. Itu yang pastinya.
Kerana sekali sudah ada sistem pembakaran, kamu perlukan banyak sisa untuk memasukkan ke dalam bagi menjamin kembalikan modal usaha. Oleh itu, kita sebut hasilkan kesan kunci masuk. Di mana ada pembakarnya, program Zero Waste akan terlambat. Pengasingan sampah dan program kita semula dan penggunaan semula akan terhenti atau menjadi sangat lambat. Ada greenwashing jenis yang berbeza sekitar pembakaran. Salah satu yang paling terkenal ialah penghasilan tenaga dari sampah. Mereka panggil waste to energy, yang mana sebenarnya kecekapan bertenaga mengecewakan. Saya rela kata sangat mengecewakan. Sekiranya anda menghasilkan elektrik lebih dari 20% dan akaun di Asia akan lebih jauh bawah nilainya dari peratusan yang lebih tinggi dari sisa pemakanan dalam sisa majlis pembandaran yang mana menyimpan kalorinya jauh lebih rendah nilainya. Hanya pemasan daerah sahaja yang meningkat kecekapan tenaga kerana selain elektrik, kita juga menggunakan panas. Tapi panas tidak dimanfaatkan di kutub selatan di sana. Tidak ada rangkaian pengedaran di kebanyak negara. Dan kita mungkin lebih sesuai untuk disebut sebagai waste of energy, bukan waste to energy. Kita juga perlu mempertimbangkan pengeluaran tenaga yang bermula dengan tidak berkarbonat, yang bergantung kepada pembaharuan semakin lama semakin tinggi. Artinya, pembakaran menggantikan kurang minyak mentah dan arang, menggantikan lebih tenaga suria dan angin. Oleh itu, di masa depan pembakaran akan tidak berguna dibanding masa kini. Tapi malangnya pembakaran tidak dibuat untuk digunakan selama 1 hari atau 1 minggu. Sekali pembakaran akan lanjut hingga 20 hingga 30 dan padanya ia operasi hayat tenaga yang dihasilkan akan semakin tidak berguna kerana akan menghasilkan tenaga suria dan angin. Kita juga perlu mempertimbangkan bahawa dengan kitaran strategi ekonomi dan program Zero Waste, maka jumlah saki-baki sampah akan semakin sedikit dan oleh itu adanya persaingan antara pembakaran dan agenda ditentukan oleh ekonomi berkeliling Zero Waste dan sebagainya. Misalnya di Eropah, European Communication edisi Januari 2017 tentang Waste to Energy menyatakan, masalah kunci masuk dan disebut mengembalikan pembakaran kerana dasarnya kita ada ekonomi berkeliling di mana mereka ingin meningkatkan pemulihan sumber bahan dan pada sudut yang tertentu, upaya ini akan bersaing dengan pembakaran dan mereka sering mengata, ya, tetapi dengan pembakaran kami mengurangkan tapak pelupasan. Peratusan sampah yang dihantar ke tapak pelupasan, okey, mari kita mempertimbangkan secara terang. Kita bukan peratusan pada tapak pelupasan, kita adalah ton dan kilogram tapak pelupasan. Sebagai contoh kukuh, apakah anda tidak merasa kenyang setelah memakan 10% kek atau makan 100% biskut? Tentu sahaja 100% kek akan membuat kita lebih kenyang dibanding 100% biskut. Dan sama dengan sampah majlis pembandaran dan peratusnya. Peratusan dari apa? Dari berapa ton sampah? Cuba kita perhatikan perbandingan contoh ini. Perbandingan yang di sebelah kiri adalah situasi berdasarkan pada bergantung pada pembakarannya. Misalnya di Denmark, iaitu negara maju dalam isu pengurusan sampah pembandaran, bergantung yang tinggi pada pembakaran. Mereka mengeluarkan 780 kg sampah seorang setahun dan 52%-nya pembakaran, artinya lebih dari 400 kg sampah seorang setahun. Yang pembakaran bahan buangan 25%-nya akan berubah menjadi kerak dan abu, artinya ia lebih daripada 100 kg seorang setahun masih perlu dihantar ke tapak pelupasan. Sedangkan di sebelah kanan adalah situasi di mana dijalankan program Zero Waste, misalnya di Contarina, Itali.
Mereka mengeluarkan 350 kilogram sampah seorang setahun. 85%-nya diketar semula sehingga sampah saki-baki hanya 50 kilogram seorang setahun. Dan sejak mereka tidak ada pembakaran, maka tidak ada kunci masuk dan mereka melanjutkan strategi ekonomi keliling dan program Zero Waste. Mereka juga komited untuk terus memperkecil jumlah saki-baki hingga 80% di tahun akan datang. Oleh itu, hanya 10 kilogram seorang setahun sehingga dalam hitungan berat, yang manakah yang akan mengurangkan sampah ke tapak pelupusan? Malangnya, pembakaran menyebabkan kunci masuk manusia akan terus mengeluarkan sampah dalam jumlah besar pada majlis pembandaran. Pada akhirnya, ia menyebabkan timbulnya banyak terak dan abu dari pembakaran untuk dihantar ke tapak pelupusan. Tempat lain untuk greenwashing yang malangnya sekarang semakin kenal setidaknya di media, kitar semula kimia, dan ini adalah strategi yang sangat ganas di Asia masa ini. Ini sebenarnya meragumi teknologi yang berbeza berkaitan dengan pelbagai tujuan. Biasanya, asakan pelarut pemurnian, solbilisis dan keretakan termagasifikasi yang sebenarnya sama sahaja dengan pembakaran hanya sebagai penyamar. Di Eropah, teknologi ini dianggap sebagai teknologi pemanasan non-konvensional yang memiliki tujuan yang sama dengan pembakaran. Dua teknologi yang pertama mungkin membawa pada apa yang kita panggil plastik to plastik yang mungkin memanfaatkan sebagai polimer bersih sehingga mereka menggunakan lebih sedikit polimer mentah. Pada konteks ini, teknologi mungkin berguna. Masalahnya, hanya terdapat beberapa fasilitas kecil dari teknologi ini dan mereka belum padat lagi. Kita belum memiliki gambaran akan prestasi ekonomi, prestasi alam sekitar, prestasi operasi keseimbangan jisim, pengeluaran racunnya dan lain-lain. Kita tidak boleh bergantung 100% dengan mereka. Sedangkan teknologi ketiga iaitu kerentakan termagasifikasi tidak lain daripada waste to energy dengan wajah penyamar kerana tujuannya adalah menghasilkan bahan api. Pada arahan European Waste Framework, ia bernilai diperhatikan sebagai bahan api, tidak pernah dan tidak akan diperhitungkan sebagai kitar semula. Itulah terjadi penyalahgunaan istilah kitar semula kimia. Kami memperjuangkan hal ini setiap hari. Kami menyatakan bahawa mereka tidak menamakan kimia jika menghasilkan bahan api. Terdapat dokumen yang sangat bagus yang telah disusun oleh GAIA. Terdapat link di bawah dan ini adalah infografik yang sangat bagus yang menjelaskan dua jenis kitar semula kimia. Yang mana, seperti yang anda lihat, kitar semula kimia adalah penggabungan dari plastik to plastik dan plastik to fuel. Tapi kedua ini sangat menyimpang satu sama lain dalam hal tujuan. Salah satunya bertujuan untuk menghasilkan semula plastik sedangkan satu lagi menghasilkan bahan api. Lebih kurang seperti plastik to fuel, lebih mirip dengan pembakaran ke kitar semula. Dari mengingat plastik to plastik, belumlah padat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tidak ada mengukur pada padat prestasi ekonomi, prestasi operasi, prestasi alam sekitar, jumlah keluaran, juga apakah ia menghasilkan racun atau tidak. Masih tidak boleh dipercayai buat masa ini, saya nak kata, lupakan saja. Sekarang, bahagian akhir presentasi saya tentang plastik. Apa yang dikatakan oleh perusahaan, plastik adalah bidang yang hebat untuk greenwashing dan penyelesaian palsu. Hampir semua tuntutan palsu dari perusahaan berkaitan dengan kitar semula kebolehgunaan plastik. Mereka menyebut ikrar sukar sebagai contoh, ikrar yang sangat biasa
kami menyasarkan 100% plastik kami boleh digunakan semula atau boleh dikitar semula atau boleh dikompos pada tarikh akhir tertentu. Ia menjadi sangat umum. Masalahnya ialah kitar semula atau guna semula atau dikompos bukan bererti mereka sebenarnya akan dikitar semula menggunakan semula atau mengkomposnya. Di antara penggunaan semula dan kitar semula dan penggunaan semula dan kitar semula nyata terdapat koleksinya yang hilang di kebanyakan bahagian dunia. Itu adalah salah satu masalah. Penggunaan semula dan kitar semula terdapat kemudahan asas. Kemungkinan terdapat pasaran yang menyerap jenis polimer yang tertentu. Semua ini membuat strategi kitar semula menjadi sebahagian terbesar tidak sempurna. Oleh itu, kita tidak boleh mempercayai kitar semula 100%. Ini tidak mungkin menjadi 100% kitar semula. Jadi, apa cara utama untuk menyelesaikan permasalahan plastik? Pertama, kita perlu kurangkan dan elakkan sebanyak mungkin. Pertimbangkan untuk larangkan dan sekatan mungkin. Ini telah dilaksanakan peringkat tempatan dengan Majlis Perbandaran Tetapan. Terdapat banyak ketetapan semacam ini di Asia, misalnya di Filipina. Terdapat banyak pembandaran yang menerima larangan penggunaan plastik atau larangan plastik lain. Kita boleh juga mempertimbangkan untuk mengenakan bayaran demi mengelakkan minat pada plastik sekali pakai. Kita juga memanggil perusahaan untuk reka balik guna semula atau menggantinya di masa singkat. Lalu kita perlu mempertimbangkan pengumpulan yang berkait dengan kitar semula dan guna semula. Misalnya, DRS, skim perkembalikan deposit, adalah skim yang baik untuk menambahkan pengumpulan. Bukan itu sahaja, juga memulihkan kualitinya dari apa yang dikumpulkan kerana akan menyasarkan bahan tertentu seperti botol plastik. Telah mengumpulkan hanya botol PET, maka ia lebih mudah untuk melakukan upcycling botol ke botol daripada botol ke barang lain yang mungkin bersifat downcycling. Mungkin kitar semula dipertimbangkan hanya untuk plastik bernilai tinggi seperti PP, PET, HDPE dan perlu disertakan peranan penting pengitar semula yang tidak rasmi. Pengumpulan curbside untuk semua plastik pembungkusan perlu termasuk yang sukar untuk dikata semula kerana ia berhubungan dengan konsep EPR, Extended Producer Responsibility. Kita perlu tekanan kepada pengusaha pembungkusan maka mereka mempertimbangkan untuk reka balik yang lebih sesuai untuk kebolehgunaan kitar semula dan ketahanan lazat. Dengan itu, kita mengurangkan gunaan plastik dan itu semestinya termasuk untuk plastik yang kita sukar kita kitar. Jika tidak, mereka akan melupakan masalah. Kita perlu mempertimbangkan sebahagian downcycling sebagai penyelesaian jangka tengah untuk plastik yang sukar kitar semula. Kita mungkin mempertimbangkan downcycling. Terdapat skim di seluruh dunia seperti plastik berharga, plastik konsepsi. Ini bukanlah penyelesaian baik, tapi ia masih membantu kita atasi penyelesai masalah dan kita menyatakan kita selalu perlu menilai terhadap kemungkinan besar alternatif dalam konteks diberi. Jika alternatif yang paling mungkin adalah pembuangan terbuka yang akan terbakar setiap minggunya, maka downcycling lebih baik. Tapi jika kita memiliki penyelesaian yang lebih baik seperti skim EPR yang sudah maju, maka itu akan mencukir semula semangat untuk reka balik. Kemungkinan untuk melaksanakan DRS atau sama sepertinya kita mengalih ke jalan penyelesaian yang lebih baik. Contohnya, model perniagaan baru dengan bekas yang boleh diguna semula bagi makanan dibawa pulang. Terdapat model perniagaan seperti ini tersebar di seluruh dunia. Inilah dikatakan oleh mereka sebagai product as a service. Oleh itu, mereka menyewakannya dan anda kemudian mengembalikan untuk mendapatkan deposit anda kembali. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus kerana bekas akan dicuci dan digunakan kembali untuk pelanggan lain. Di bahagian akhir dari presentasi saya akan terangkan tentang bioplastik. Pertamanya, izinkan saya berkata tumpul, mereka bukan penyelesaian untuk sampah laut. Ia tidak dicipta untuk terurai di persekitaran.
Kita lebih harapkan berbincang tentang plastik yang boleh dikompos untuk menarik perhatian kepada kenyataan mungkin mempertimbangkan pengasingan sehingga ia boleh dikompos. Juga terdapat kekeliruan antara plastik berbahan dasar bio dan plastik yang terhurai oleh alam semula jadi. Keduanya dianggap bioplastik, namun keduanya sangat berbeza. Bio-based bererti terbuat dari sumber terbaru. Oleh itu, ia terkait dengan bahan baku. Biodegradable rujuk kepada tingkah laku akhir hayat dan pengurusan. Oleh itu, kita hanya mempertimbangkan subset terbiodegradasi kiranya kita tidak akan ia terhurai di persekitaran terbuka kerana ia bergantung kepada banyak faktor, pendedahan cahaya matahari, suhu, keadaan fizikal dan sebagainya. Kita hanya nak mempertimbangkan pada plastik yang boleh dikompos. Kita ada piawaian yang kukuh yang boleh dipercayai untuk pengkomposan plastik. Saya akan kongsi kepada anda apa piawaian tersebut dan ia layak untuk dipertimbangkan agar tidak disesatkan menjadi tuntutan palsu. Biodegradasi atau plastik yang boleh dikomposkan tetapi penggunaannya tidak boleh meluas, hanya untuk hal tertentu sahaja. Contohnya, jika terdapat pengumpulan sisa organik yang dihantar ke pengomposan perindustrian dan hanya bila digunakan semula, bukan pilihan. Contohnya, merantasi dunia terdapat meresap pengangkatan yang boleh dikompos untuk meningkatkan penyertaan masyarakat dalam pengasingan sampah khusus sisa makanan termasuk di bandar besar. Ini berjalan dengan baik dan sudah digunakan sekian lama di kebanyakan negara. Ini tidak hanya diterima tapi juga dipromosikan oleh perindustrian pengomposan untuk meningkatkan tangkapan dan kualiti sampah makanan. Jika tidak, orang akan menggunakan beg plastik biasa yang akan mengurangkan kualiti kompos. Tapi, jika anda menggunakan beg yang boleh dikompos, ia akan meningkatkan tangkapan dan kualiti kompos. Ini adalah standard yang boleh dipercayai di seluruh dunia. Selalu memeriksa standard dari apa pun yang kita pertimbangkan. Jika tidak terdapat label yang menunjukkan standard tersebut, anda perlu mencurigai siapa sahaja yang menyatakan, "Hei, saya punya beg boleh dikompos bahagia rendah untuk pengasingan sisa makanan." Yang ini bukannya menggunakan yang lain yang telah diperakui. Jangan percaya. Selalu tanyakan untuk bahan yang diperakui mengikut standard ini. Seperti yang telah saya jelaskan, dan ini adalah kunci penting penggunaan yang meluas untuk mengganti plastik guna sekali. Patut tetapi tidak dilakukan. Kita harus menentangnya. Apa masalah yang boleh muncul dari sana? Jawapannya adalah kekeliruan sistem. Orang akan keliru. Apakah plastik ini boleh dikompos atau plastik biasa? Jika mereka diberi bungkusan yang sama, bergantung dari semasa ke semasa, yang boleh dikompos atau plastik biasa, kita akan dapat masalah baru iaitu pencemaran silang. Akan ada plastik biasa yang masuk ke bahagian pengomposan dan sebaliknya. Hal ini akan merugikan kedua-dua proses, tapi di atas segalanya, dari sudut persekitaran, keduanya tidak lestari kerana plastik yang boleh dikompos tetap plastik guna sekali. Ada pilihan yang lebih baik iaitu mungkin tahan lasak dan penggunaan semula bahan lain yang berulang-ulang. Jadi mari kita pertimbangkan ia sebagai alat disambungkan pengasingan hasil kumpulan sampah dan menuju pengkomposan. Juga berhati-hati terhadap plastik ozon. Ini juga tidak boleh dikompos. Mereka bukanlah bio-based maupun biodegradasi. Ia boleh normal yang diberi tambahan sedikit agar mudah jadi serpihan. Mereka tidak akan dikompos dan tidak boleh dihurai oleh alam. Ia mungkin hilang dari pandangan tapi tidak dari persekitaran. Ia mungkin menghalang kedua-dua kita semula mekanikal dan menghalang pengomposan kerana penuh dengan serpihan kecil polietilena. Boleh dikatakan bahawa ini adalah cara saintifik untuk pengeluaran mikroplastik.
Ini adalah salah satu buah fikiran terburuk dengan tuntutan palsu. Perlu digariskan bahawa plastik jenis ini tentu dilarang sama sekali di Eropah. Kita faham bahawa terdapat strategi yang sangat agresif di Asia tentang oksoplastik. Ia sering dijual sebagai penyelesaian hijau dan murah. Tapi plastik ini telah dilarang di Eropah oleh aturan terkait plastik guna sekali. Akhirnya, apa permintaan kita terhadap perusahaan? Kita ingin mereka memahami berapa banyak plastik yang ada di pasaran setiap tahun. Kita tahu, sebahagiannya gambarannya tidak masih banyak data yang tersembunyi. Banyak sekali bahan yang terbuat dari plastik, kita tidak tahu berapa banyak yang ada di pasaran. Tetapi juga kita tidak tahu ke mana-mana bahan ini pergi setelah dikumpulkan, dan ini adalah masalah terkait pada perdagangan sampah. Ia datang ke Asia seringkali sebagai pemulihan palsu. Kita hendak mereka mengurangkan jumlah sampah plastik yang dikeluarkan, dan kita hendak mereka mencipta semula semua yang di atas. Bagaimana barang dibungkuskan dan mengedarkan dengan model perdagangan baru dibina dengan tahan lasak dan bahan kebolehgunaan semula untuk beralih daripada bahan yang guna sekali dari menciptakan penyelesaian yang lebih lestari.